bersama lagi saya Mimi ada di dalam podcast The SKK Show. So hari ni kita bersama-sama dengan komuniti pendaki. Boleh perkenalkan diri sikit Abang Zam? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Zamzuri Huda bin Makasim. Okey, berumur 46 tahun. 46 tahun tahun ni. Ya, tahun ni. Okey. Ni sebelah. Suka yang cantik manis. Abang Zam bagi umur kan terpaksa lah kita. Okey, nama Zila Azni, boleh panggil Kak Zila je. Umur 42 tahun. 42 tahun. Saya Fashila Ahmad, 52 tahun. 52 tahun. Okey. Boleh panggil Kak Sheila. Sheila. Kak Sheila, Kak Zila dengan Abang Zam. Okey. Kak Zam pun. Okey. Okey, mereka ni semua kita jemput khas datang ke podcast kita untuk kali ini di dalam mewakili Persatuan Komuniti Pendaki Pahang, Hemok. So macam baju Abang Zam tu. Fokus sikit baju Abang Zam. Tu baju Hemok lah tu. Siapa yang belum kenal lagi lepas ni boleh search, mungkin ada Facebook page ke apa kan. Betul. Okey, boleh tak kita nak korek sikit lah cerita tentang Persatuan Hemok ni. Macam mana boleh terciptanya nama Hemok tu? Okey, Sejarah penubuhan lah. Sejarah penubuhan Hemok bermula pada 2015 di mana satu media sosial mengiklankan trip gunung di Raub, iaitu Gunung Lebah Timur. Maknanya masa tu hanya untuk open untuk aktiviti pendakian open sajalah. Okey. Dan kita secara tak langsung memang tak kenal lah antara satu sama lain. Kita turut serta saja. Okey, dalam trip tu disertai oleh 18 orang, iaitu terdiri daripada Polisas, Politeknik Sultan Haji Masyar bersama dengan alumni dia. Daripada Raub 2 orang. Okey. And then selebihnya adalah daripada Kuantan. Okey. Selain pada tu setelah trip tu dijalankan, iaitu pada 31 hingga 7 hingga 2 Itu maknanya aktiviti pertama lah. 3 hari 2 malam. Masa ni yang kita orang jumpa semua ni. Okey. Setelah trip tu, jadi saya tertanya lah. Okey. Adakah di Kuantan ni ada satu persatuan? Persatuan pendaki lah maknanya. Pendaki untuk mengumpul semua peminat Sukan pendakian ni. pergunungan ni lah, pendakian ni. Jadi bila saya tanya salah seorang penganjur, iaitu Cik Zulkifli ataupun orang panggil Enok, Zul Hisham. Okey, saya pun tak ingat lah Zul Hisham, tapi selalu panggil Enok. So bila tanya, dia macam kata komiti tak ada. So kami masa tu ada kemudahan dah WhatsApp dan sebagainya. So kita orang kata secara tak langsung, orang kata berbincang. Yelah, gunakan aplikasi media sosial tu masa tu lah kan. Maksudnya chat lah melalui WhatsApp. Berbincang secara tidak bersemuka. Dan kita orang pun cadangkan agar ditubuhkan satu persatuan lah, yang orang kata yang sah ataupun berdaftar dengan Pertubuhan Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Okey, pada 20 hari bulan 11 2015 kami telah berbincang dan mendaftarkan secara online. Okey, secara online masa tu. Dan yang saya dapat ataupun paling mudah adalah pendaki-pendaki ataupun peserta yang tinggal berhampiran dengan Kuantan. Maksudnya didaftarkan ternama Persatuan Komuniti Pendaki Pahang. Ya. Pahang Hikers and Mountaineering Community. Pada 20 hari bulan 11 2015, di mana pengasas adalah terdiri pada 6 orang. 6 orang asalnya lah. Asalnya iaitu Cik Zul Hisham. Okey. Mahathir, Cik Mahathir Sayuddin. Okey, Badru Hisham, Cik Zila. Lepas tu Hazrul. And then saya sendiri lah. Saya sendiri. Jadi itulah pengasas sebenarnya Hemok sebenarnya. Jadi pada kita nak daftar tu, dia nak ada pengurusi. Okey. Betul. Okey, pengurusi yang saya pemilihan nampak organisasi organisasi. Okey. So yang nampak yang selayak-layaknya adalah Cik Mahathir sebenarnya. Tetapi memandangkan dia sibuk dengan kekangan kerja,
And then dia pula penyelaras untuk Sport Recreation Club Polisas. Jadi dia menolak secara baik dan melantik ataupun bersetuju untuk melantik orang yang layak lah. Ya, sebenarnya kita pilih satu berumur je sebenarnya. Kita ikut budaya Melayu, kita utamakan yang simple. Sebab itulah kita latih yang tu. Ya, betul. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Yelah, tapi kalau kita fikir kalau yang tu pun tak boleh nak terima komitmen tu, why not kan? Yang itu sebab keperluan masa tu nak mendaftar. Dan kita nampak Cik Mahathir tu sebab Cuma mungkin lebih menghormati yang lebih tua dalam sebenarnya isunya. Ya, sebab kita banyak dengan polis. Sebab Cik Mahathir juga adalah pensyarah di polis. Jadi kebanyakan program kita orang selepas tu kita ke gunung apa benda, semua budak polis akan turut serta. Dia macam anak angkat kita orang. Ya, betul. Apa yang Cik Zila nyatakan. Automatik kita dah ada line up kan, sebab apa benda je polisas Memang buat dia orang program, akan join sekali. terus pergi hemok sebab kita berdaftar. Jadi apa benda urusan dengan pihak pentadbiran RTA semua senang sebab persatuan berdaftar. Bukan yang jadi macam ada nama tapi kita tak tahu apa-apa. Betul. Maksudnya Hemok ni memang aktif lah dalam menjalankan aktiviti-aktiviti dengan masyarakat. Ya. Kita kena aktif sebab kita nak melapor tiap-tiap tahun. Betul. Memang. So macam apa objektif utama Hemok ni sebenarnya? Okey, objektif utama Hemok sebenarnya mengumpul lah ataupun menyatu padukan semua pendaki-pendaki especially negeri Pahang sendiri. Sebab saya difahamkan kalau saya tak tahu Tak Cik kenal Zila pun. ni tak kenal Cik Zila. Saya nak tanya, ada ke ahli Hemok ni daripada negeri lain? Ada. Oh, okey. Ada. Ramai Memang ke? ada. Ya. Ramai ke? Saya pun tak ingat. Kita open saja. Siapa-siapa? Biasanya itulah dia macam nanti kita berkaitan dengan objektif aktiviti. Ada orang join kita sebab dia nak join aktiviti saja. Tapi kita bukan sekadar aktiviti naik gunung je tak. Kita ada macam-macam lagi. Jadi ada yang join tapi kadang-kadang tak aktif dah sama sekali, tapi memang ada. Tapi Abang Zam kata objektif kita memang nak kumpulkan. Macam saya memang saya tak start kat Pahang. Saya adalah group hikers daripada KL. Semua group saya KL. Bila saya first lepas timur tu saya jumpa geng-geng hikers daripada Pahang. Sampai saya cakap dengan geng KL saya, lepas ni akak akan fokus ke Pahang lah sebab dah ada geng kan. Dapat geng dah. First trip kita buat Bukit Pelindung. Naik hike kita jalan malam. Masa tu kita kumpulkan 60 orang kan. 60. Kita pakai stiker semua kan. Masa tu lah saya fikir ramai punya hikers kat Kuantan sendiri kan. Kenapa kita tak komuniti kita sendiri? Maknanya ada had umur tak ada lah. Tak ada. Jaga kesihatan je. Tapi kita ada doktor. Tapi doktor kita sentiasa macam tak ada, saya cuti. Jangan jadi apa-apa lah. Tu banyak lagi isu lagi tu. Saya pun mula-mula join Hemok ni, saya belum di Pahang pun. Saya memang asal dari Pahang. Ini contoh yang bukan Tapi itu. saya bukan tinggal di negeri Pahang lah masa tu. Okey. Saya tinggal di Selangor. Saya baru je balik Balik ke Pahang. tahun lepas. Okey. Saya join tu aktiviti kayak kat Sungai Lembing. Masa tu. Ya. So Hemok bukan hiker saja. Bukan hiker saja. Banyak aktiviti Tapi lain dia juga. sukan masak yang lain juga lain. Semua aktiviti outdoor. Sebab kalau kita kaitkan dengan gunung, kita ada cross sungai juga. Jadi kalau ahli kita berkayak semua sekali, dia ada water confidence. So faham? Pulun semua. Jangan macam kita pendaki, kita kena naik gunung. Naik gunung je. Kejar gunung. Penuh saya tiba okey ada kursus memasak pakai mesin. Oh tak ada sorry. Aku hikers tak boleh. Kita belajar semua. Yelah, orang kata tidak lari gunung dikejar. Okay, selain daripada menyatu padukan ataupun mengumpul pendaki-pendaki ataupun hikers negeri Pahang khususnya, kita berkolaborasi dengan jabatan-jabatan kerajaan, badan berkenaan. Okey, untuk makluman Cik lah, okey, Cik Aida, Cik Mimi, okey. Kita pernah terlibat secara terus itu urus bantu libat dengan MOTAC Malaysia, okey, Jabatan Pertahanan Negeri Pahang, Jabatan Bomba dan Penyelamat, and then agensi-agensi yang berkenaan. So bukan sekadar kita orang kata just hobi saja, Hobi naik gunung saja, tidak. Kita ada pelbagai sukan-sukan yang boleh dianggap ekstrim lah, orang kata. And then selain daripada tu banyaklah aktiviti macam Hemok sendiri bukan satu persatuan yang you mesti ikut persatuan, tidak. Tapi dia ada juga aktiviti untuk komuniti lah. Ya, memang ada. Ada. Memang ada sangat-sangat. Sebab apa dalam objektif kita pun melibatkan diri dengan
masyarakat. Mungkin selain nak kata menjana dana, sebenarnya dana tu tak banyak sebab apa? Pengasas kita yang ada ni sebenarnya Naima itu dia tu untuk menggerakkan. Kita tak gunakan hemok ni untuk cari makan, tak. Kita semua ada kerjaan kiki lain. Jadi ini memang platform untuk kita orang hobi atau kita orang bagi balik pada masyarakat. Jadi hemok ni macam dia bukan satu juga, dah nama alam kan. Kita selalu juga dengan Persatuan Pecinta Alam, MNS. So bila MNS ada program bersihkan pantai ke apa, okey ahli hemok akan turun. Vlogging semua vlogging ke apa vlogging ke apa, kita akan turun. Memang berkolaborasi tak secara boleh lari. langsung. Kalau kau pendaki gunung, kau mesti pecinta alam juga. Kalau kau bukan pecinta alam, kau jenis yang macam puncak je lah. Jadi kita orang banyak program. Takkan boleh adapt dengan nature lain. Tak ada. Tak boleh nak rasa hebat sebab kau mendaki gunung. Okey, you pun lepas naik gunung. Betul. Jadi jangan pandang macam kita hikers saja tak. Kita hemok ni sebenarnya memang platform kita orang untuk balik semua kepada masyarakat, bagi balik kepada masyarakat, approach masyarakat. Share. Jadi itu antara aktiviti yang hemok sendiri dah anjurkan bersama dengan agensi dan persatuan-persatuan yang lain. Macam mana saya terfikir juga macam hemok ni ditubuhkan daripada 2015. Sekarang dah 2022. Apa antara cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan persatuan ni still relevan sampai sekarang? Ada lagi tak macam dan bergerak aktif. Betul? Makin aktif mungkin. Untuk makluman Cik Eda dan Cik Mimi lah kan. Okey. Hemok sendiri dah hampir lah bulan 9 ni. Ataupun tahun ke-7. Ataupun dah bertukar organisasi. Mungkin boleh ceritakan sikit kan? Tapi kami rasa kita masih lagi strong. Hubungan tu masih kuat. Alhamdulillah. Ada orang kata nak cantas orang ni, nak jatuh orang ni, nak rebut kuasa, tidak. Sebab apa, bagi saya dan Cik Zila sendiri, kita pernah cakap ini amanah. Okey. Ahli bayar yuran untuk kita laksanakan program. Sama ada benda tu besar ataupun kecil, tapi sekurang-kurangnya ada sumbangan. For example, masa musim Tengkujuh, kami ada tim tim bantuan banjir. Kita ada tim rescue. Okay. Dan kita ada berapa lagi group yang memang boleh, dan kita akan yang terkesan sangat bila kita berkolaborasi dengan MNS. Sebab apa, MNS ni dia bukan sekadar pencinta alam saja. Sebenarnya dia memberi kesedaran kepada semua lapisan. Tidak kira peringkat umur, jawatan dan sebagainya. Duduk sama rata je. Maksudnya berdiri sama sama TV. Dalam MNS dia banyak saintis tau. Banyak saintis, banyak doktor, banyak profesor. Jadi sama kalau kita orang misi tu nak menyelamatkan gua lah, nak kena letup ke apa, okey, sama je dengan profesor-profesor lah duduk menegak dalam gua. Jadi kalau macam cakap tadi macam 7 tahun lah kita dah macam 7 tahun. memanglah kalau ikutkan sebenarnya kalau ikut konflik ni tahun pertama dah kita ada konflik. Dia start bila dah ada dah segah tu dia macam ada misi dan visi tu dah terabur sikit. Yelah masing-masing ada sini dah ada agenda sendiri, tapi kita ni macam macam kita baru lagi kan, baru lagi kita tak boleh lah terus nak berangan nak pergi ke Everest ke apa, tak. Kenal dulu ahli kita, tanya ahli kita nak apa. Tiba ada juga yang terus bercakap kata okey kita bubarkan hemok. Ada. Dia jatuh ke hemok ni. Saya kata kita ada jual membership seumur hidup, RM60 je. Selagi ada yang masih memegang tanggungjawab dia, saya rasa tak malu boleh diselamat lah. Setahun je orang bayar kita RM65 dengan niat seumur hidup kita dah lingkup kata. Tak malu Dia nak buat terus. itu amanah orang kata. Jadi kita orang teruskan siapa yang ada ni. Okey, dalam apa kita 6 orang, saya tinggal 5 je lah. Tapi kita dah ada biro lain, dah ada AGM semua kita dah ada. Kita berdaftar kan. Kita kena hantar report tiap tahun semua sekali. Kita teruskan juga kita orang lah juga sebab kita orang tak nak lah macam seumur hidup kok ahli kita orang mendaftar. Seumur hidup tak malu ke kalau tiba-tiba kita dah maksudnya ada lah yang merajuk semua tu ada lah. Ada yang tak sesuai visi dan misi. Itu saya rasa itu antara cabaran persatuan. Terutama kalau macam macam dia punya modus tu ialah naik mendaki gunung kan asalnya lah, walaupun kita ada cabaran-cabaran lain. Sebab kalau kita tengok dulu kebanyakan yang naik gunung ni dia bawah persatuan, bukan universiti. Dulu ada
orang gunung Kuala Lumpur. Tapi sekarang bila makin ramai orang minat, so yang menganjurkan tu dia jadi bisnes tau. Mendaki ni dia jadi bisnes. So persatuan ni dia bukan modus operandi dia keuntungan. Business. So dia kena bersaing dengan Dia pada asalnya suka rekreasi saja. Yang buat benda tu sebagai bisnes. So dia sama juga, kita naik gunung, aktiviti yang sama tapi ada tuju dia tu lain. Ini orang ni keuntungan. Yang ini persatuan. Kita nak tengok, mungkin kita nak menimbulkan minat ramai lagi orang naik kan. Macam tu. So dia cabaran, itu ada cabaran kat situ. Sebab kita nak bersaing dengan entiti-entiti macam ni. Kan? Persatuan. Itu yang daripada 6 tu boleh lagi tukar juga 5. Satu tu sebab amanah orang tu. Betul. Yang kita nak jaga. Ada yang join tu kata macam, saya join Hemok sebab nak join aktiviti. Tiba-tiba Hemok tak banyak aktiviti. Tu saya kata, tak, Hemok ni persatuan. Kita bukan bisnes. Kita tak buat bisnes kata. Kita orang persatuan. Sebab itu Abang kata tadi, siapa nak join program lain, join je. Kita tak kisah. Join tengok grup lain apa benda. Tapi kita persatuan kata. Kalau ada yang berminat, ada bahagian kau minat, kita kau macam, tak ada orang buat lah trik ni, bincang dengan kita orang. Kata, saya nak tahulah pasal sukan orienteering kata kan. Okey, tak apa. Kita ada pakar orienteering dalam Hemok. Kita buat kursus, kita buat kelas, kita buat benda. Itu guna persatuan kita. Bukannya bila join kita orang, okey, berapa gunung korang akan naik minggu ni? Berapa gunung? Apa takwin korang? Itu bisnes kata. Kita orang tak cemakan dia buat bisnes ni. Kita cuba cari satu orang kata pembelajaran secara berterusan tu mampu milih. Itu sebenarnya. Lepas tu bila kita buat trip, kita buat macam 20 orang, 30 orang. Ramai lagi nak join ni, nak ajak kawan. Tak, kita tak boleh buat ramai-ramai sebab kita nak educate orang. Kita bercerita alam, kita kena tengok carrying capacity gunung tu. Muat ke tidak, cukup tidak, campsite semua sekali. Kalau ikut bisnes, kita buat je ramai. Ambil je semua. So kena beza persatuan dengan bisnes. Cabaran dia Kak Syirah cakap tadi lah. Yang ini buat bisnes, kita tak kisah kau buat lah trip berapa banyak kau nak buat, tapi ahli kita orang kalau boleh sebelum korang keluar pergi join group lain, at least korang keluar dengan ilmu. Kalau masuk korang tahu sampai yang balik kan. Yang ni tak payah dah tahu dah. Benda semua sekali. Itulah nanti akan ada isu sexual harassment semua sekali. Kalau kau join group tiba-tiba kita skemah untuk keselamatan, tegur. Keselamatan apa benda ni kalau lelaki perempuan satu kemah. Ada banyak. Kita nak ahli kita orang berilmu. Bukan pergi sebab nak puncak je. Macam saya kata lah, puncak tak ada apa. Tak lari gunung dikejar. Tak lari gunung dikejar. Betul tu. Ada apa-apa lagi tak ada? Okey, selain pada itu cabaran memang saya tambah sikit cabaran. Apa yang saya lebih tahu tu memang betul lah. Okey, kadang kita ni sebenarnya kalau ikutkan saya dengan Kak Zilan ni memang nak pergi jauh. Kalau boleh kami punya persatuan tu atau organisasi kita ada bangunan kita sendiri, ada kenderaan kita sendiri. Sebab tu kita nak bagi balik pada masyarakat. Itu sebenarnya. Tapi kita tengok atas kemampuan. Kita masih muda orang kata. Walaupun dah jangkau 7 tahun. Dah 7 tahun ni ya. Kami masih muda lagi. Sebenarnya. Tapi kita lama 7 tahun tu. Nak bertahan 7 tahun tu dengan satu-satu persatuan. Kami kena cari lagi knowledge yang berkenaan kan. Walaupun orang kata tengok dari usia tapi tak semestinya dia berpengalaman. Kena ingat Betul. Kita kena ambil resapan. Kita kena dapatkan trust orang juga tahu. Kepercayaan orang kan. Macam kita buat 7 tahun tapi kami selalu JV dengan MNS. Yang MNS dah 40 tahun lebih. Jadi kepercayaan sebab saya pun buat MNS juga, saya penari MNS. Ada orang sampai tanya macam mana MNS boleh dapat projek daripada Apple yang dia akan bayar pergi trash analysis, petik sampah dan kaji. Mak saya minat pula benda gitu. Dia bayar satu kepala 25 US. Bukan duit Malaysia ya. Saya tanya macam mana boleh dapat bisnes macam tu. Saya kata sebab itu trust, kepercayaan. Institusi dah lama macam ni 40 lebih, dia orang tahu pasal pengurusan duit kita, pasal manajemen kita. Hemok pun macam tu juga. Walaupun kita macam 7 tahun tapi dan kita orang community hikers, tiba ada orang bagi kita apa bang? Power jet. Water jet. Sebab dia nampak kita orang pergi gunung tutup, banjir tak lepas nak naik gunung, kita pergi tolong orang banjir. Bagi dia orang water jet. Mesti dia orang capable sebab dia orang semua hikers. Selama ni angkat beg berat, angkat lekuk kapek basah. Jadi benda macam tu nampak simple lah. Itulah yang kita nak. Macam orang nampak kita bukan sebab community hiker saja.
Sebab sekarang ni Tapi ada juga kita boleh sumbang untuk ada benda komuniti, lain. untuk Kadang-kadang masyarakat. kita baca surat khabar, ada satu paper tu keluar, jangan degil. Bahaya jugalah, orang dah tutup gunung naik juga. Naik Kita juga. tak nak Lepas image tu macam tu. menyusahkan. Menyusahkan orang, kena rescue, dah tahu kepala air kau naik juga. Dah tahu tak training kau pergi juga. Dah tahu tak ingat jalan kau bawa juga orang. Itulah. Sebab kau ingat kau handsome je, kau ingat jalan dah tak. Jadi macam kita nak trust tau, kita nak kepercayaan. Itulah betul Hemon ni salah satu dia punya objektif juga untuk educate people juga kan. Bukan sekadar sukan semata-mata naik je, puncak redah je Dan kan. kita nak orang boleh masuk join kita sekali. Jangan, sebab orang pendaki orang takut nampak macam macam Ekstrim sangat ni kan. Ekstrim sangat ni. Dan saya nak tanya Lama. lah, dalam cabaran juga mungkinlah ada peserta, mungkin ada bawa kanak-kanak, ada Okay. yang bawa kanak-kanak. Ada. Mungkin Kita yang tengok ada gunung. ada yang ada masalah kesihatan, mungkin. Dia tengok gunung kan, tengok trip. Saya tolong jawab tentang apa keadaan untuk peserta yang orang kata ada pelbagai lapisan umur. Okey, untuk kanak-kanak. Okey, bagi kami sepatutnya pendaki celik ni di bawah sediaan penjaga ataupun buapa. Okey, jangan nanti esok orang kata benda tu menyalahkan kepada persatuan. Tapi dia orang pula kena tahu apa Risiko. and don't. Itu saja. Yelah, mungkin diorang dari segi persediaan fizikal tu diorang okey kan, tapi knowledge knowledge tentang perhutanan dan etika di dalam hutan tu diorang tak tahu kan. Tu kata nak bawa, kita tengoklah. Bukan nak bawa, apa je kita buat, kita kena tengok apa yang kita dapat dari situ lah kan. So kalau bawa budak kecil, apa yang budak tu dapat, kesian dia sejuk malam-malam benda kan. Kalau at least dia dah besar. Saya pernah hiking gunung pertama saya adalah dengan MNS sebenarnya. Saya pergi dengan saintis. Pergi ledang je. Tapi kita ambil berjam-jam sebab dia berjalan dekat pokok ni, dia wajar nak dia this is future plant, semua sekali dalam ni ada enzim lah itu. So ilmu tau. Kalau kita bawa anak yang kena berdukung, satu kau berat, kedua anak kau tak apa benda, yang dapat sebenarnya kau nak nama je sebenarnya. Jadi risiko anak tu juga hujan apa benda kan. Bukan kita tak galakkan, tapi start rendah dulu ke, bawa bukit dulu, ajar anak kutip sampah dulu ke, mencari ajar anak kenal alam dulu ke, baru kita ajar camping. Bukan tak boleh, ajar camping dulu. Sebab at least bila dia join the activity, so dia Dia dapat tahu something Dia lah. pada asas lah baru kan. dia enjoy, baru dia tahu dia suka apa yang dia dapat, apa yang kita dapat. Sekarang kita dapat ajar, ini kita bawa, kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba Betul. bawa ajar anak tak boleh. Dukung je naik sampai dukung macam atas. tu je. Lepas tu cerita satu dunia dukung lah. Tu perempuan dukung 9 bulan steady tak cerita pun kan. Macam-macam isu. Jadi tersentuh lah lebih kurang 3 tahun 4 tahun lepas lah. Saya orang kata saja tu ronda di Bukit Pelindung. Saya terjumpa sekumpulan pelajar daripada SMK Sentumas. Dia bertiga je. Dia datang. Dia bukannya nak dia bawa satu guni untuk kutip sampah dalam. So saya rasa wah bagus. Sedangkan masa tu saya seorang kan. Saya berseorang. So bila tengok seorang pelajar yang berumur tingkatan 1 dah salah. Lebih kurang dalam umur apa? 13 tahun ke 14 tahun. Dia bukan dia tingkatan lain. Tapi dia orang ni Inisiatif ni. daripada dia naik itu dia bawa bunyi dan dia kutip sampah. Inilah sebenarnya tekanan pada aktiviti pendakian sampah-sampah tu Oh, ke atas kan. sangat. Itu yang susah-susah kita nak kawal sebenarnya. Biasanya kadang-kadang orang ni dia aim puncak. Tapi manajemen sampah tak reti lagi. Itulah. Campsite semua tak reti lagi. Sebenarnya benda tu lagi penting. Tak kisah Basic lah, kita benda gunung basic. sekali pun, tak Betul. kisah kita di mana. Itu Sebab benda bila penting. berkait dengan alam sekitar, dia tentu dengan lebih pada penjagaan dia, kan. Kalau ikut pasal alam sekitar sebenarnya, kalau kita kutip sampah bakar, dia kata bakar pun tak boleh Bakar tak sebenarnya. boleh, dia takkan lupus juga kan. Plastik-plastik takkan lupus Kena kan. bawa balik turun sampah Betul. kita. Tapi bila nak mental, konon kau nak buat trip hardcore gila, kau tinggal segala ration kat situ. Sekali siapa yang dapat? Macam kau cerita je lah hebat gila, Yalah. tapi sebenarnya realitinya Basic tu kan. Okey, banyak lagi isu-isu yang menarik akan kita cerita di episod yang kedua. So jangan lupa subscribe, like, share dan komen apa-apa tajuk yang akan dicadangkan untuk sesi akan datang. Bye.